Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulakan pengajian harfiah Al-Quran, iaitu macam mana kita akan menterjemahkan Al-Quran mengikut kaedah harfiah. Harfiah Al-Quran ni, makna harfiah ini adalah huruf ke huruf. Jadi definisi harfiah ni adalah menterjemah teks Al-Quran daripada huruf ke hurufnya. Dan harfiah ni adalah huruf-huruf yang dimasukkan bukanlah huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha itu, tapi sebaliknya harfiah yang dimasukkan ialah sampai ke tahap menterjemah huruf-huruf nahu seperti min, ila, an, ala dan sebagainya. Dan cara ini adalah bukti bahawa harfiah ini adalah suatu terjemahan yang lebih detail dibandingkan dengan kaedah penterjemahan yang lain seperti terjemahan perkataan atau lafziah ataupun terjemahan ayat. Jadi sebelum daripada seorang tu mempelajari terjemahan perkataan dan terjemahan ayat, seharusnya atau lebih bagus kita mempelajari terjemahan secara harfiah ni. Definisi harfiah Al-Quran ini ialah menterjemahkan Al-Quran pada tiga bahagian yang penting dalam Al-Quran itu, iaitu menterjemahkan kalimat isim yang pertama, yang kedua menterjemah kalimat fi'il atau perbuatan, yang ketiga menterjemah huruf-huruf itu sendiri, yakni perkataan-perkataan yang dikatakan huruf-huruf sendi dan kata penyambung. Yang itu yang kita nak terjemahkan. Jadi dalam menterjemah isim, jadi iaitu menterjemahkan nama, menterjemahkan menerangkan nama-nama di dalam Al-Quran, isim dia. Yang kedua, menterjemahkan fi'il atau kata perbuatan, sama ada fi'il itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari atau fi'il-fi'il yang lain. Kemudian dalam pengajian harfiah ini juga kelengkapan-kelengkapan yang perlu kita ada, iaitu yang pertama berkenaan dengan kamus Al-Quran. Yang pertamanya adalah Al-Quran itu sendiri, Quran yang biasa, yang tidak ada terjemahnya di dalam Al-Quran, tersebutlah. Kemudian cara kita belajar yang keempat ni, yang pertama tadi iaitu keterangan definisi harfiah, yang kedua definisi harfiah Al-Quran, yang ketiga kelengkapan-kelengkapan yang perlu kita ada, yang keempat iaitu cara kita mempelajarinya. Cara mempelajarinya, kita ada dua cara dekat sini, ataupun macam mana pelajaran ni boleh berjalan. Ada dua perkara penting yang perlu ada dalam tempoh belajar harfiah ini, iaitu yang pertama menghafal secara berperingkat-peringkat, lebih kurang 150 atau 160 patah perkataan. Dan perkataan-perkataan ini sangat penting untuk kita hafalkan, kita fahamkan makna dia, supaya
setiap kali kita berjumpa dengan perkataan ini, kita akan tahu apa makna dia. Dan perkataan ini berulang-ulang di dalam Al-Quran. Satu perkataan itu mungkin berulang sampai 100 atau 200 kali atau lebih daripada itu. Contohnya perkataan min, daripada ila kepada ala, selalu kita jumpa ke atas, fi, di dalam, banyak kita akan jumpa di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, cara yang kedua ni, dia ada dua cara. Satu, menghafal tadi. Yang keduanya, barulah kita menterjemahkan teks Al-Quran berpandukan kamus. Jadi dalam kamus ini diterangkan bagaimana apa makna satu-satu perkataan. Nanti kita akan berikan contoh dan kita akan lebih fahamlah. Perkataan yang sudah disebut di dalam kamus ini, kalimat-kalimat yang sudah disebut dalam kamus ini tidak akan diulang lagi dalam kamus ini untuk mendatangnya. Ke depan, kalau dah disebut a'udzu, katakan aku berlindung diri, kita tak akan jumpalah di dalam ni perkataan a'udzu lagi, aku berlindung diri. Sebab sekali dia keluar, sekali kita kena ulang, sekali kita kena hafalkan, dan perlu dia lekat dalam hati kita. A'udzu itu aku berlindung diri. Jadi setiap kali perkataan ni keluar dalam Al-Quran, dia tidak diulang dalam kamus, tetapi kita sudah tahu apa makna dia. A'udzu, aku berlindung diri. Itu dia punya cara belajar dia. Jadi itu akan bermula dengan a'udzu sampailah ke akhir Al-Quran. Minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan manusia. Kemudian tahap-tahap harfiah ni, kita ada 3 tahap harfiah. Yang pertamanya, menterjemahkan tanpa memilih atau mengurangkan apa-apa arti kalimah yang diberikan oleh kamus. Ini peringkat 1. Peringkat awal sekali untuk kita yang baru pertama kali belajar harfiah ni, kita akan gunakan sepenuhnya lah. Kita akan ambil semua perkataan-perkataan itu secara penuh daripada kamus ni. Maknanya perkataan itu akan berulang. Telah makan dia, dia makan, dan dia sudah makan. Jadi makan dia berdua. Begitulah peringkat awal kita menterjemah secara harfiah. Kemudian kita akan naik lagi ke tahap yang lebih tinggi, iaitu boleh menghilangkan mana-mana ganti nama yang berulang-ulang di dalam Al-Quran itu. Jadi kita akan gunakan susun atur dalam bahasa Melayu supaya kita lebih mudah memahami satu-satu ayat itu. Dan yang ketiga, barulah kita sampai ke tahap menterjemah menurut maksud ayat itu. Jadi ada 3 tahapan. Pertama, kita ambil semuanya. Yang kedua, kita kurangkan ganti namanya. Dan yang ketiga, kita menterjemah mengikut maksud ayat itu. Cukuplah kita katakan saya sedang makan, bukan saya sedang makan. Kita dah kurangkan perkataan saya itu jadi saya sedang makan. Begitu. Dan contoh, kita akan bermula dengan menterjemah Al-Quran ini pada tahap yang pertama. Kita ambil apa-apa perkataan di dalam satu terjemahan. Kita akan cuba terjemahkan perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Ini awak dekat sini lagi jelas.
Asal dia tak berhenti. Okey. Kita pecahkan dulu. A bermaksud aku. Uzu berlindung diri. B dengan Allah. Min daripada syaitan ar-rajim yang kena rejam. Jadi ini adalah satu perkataan bermakna aku. Uzu ini adalah satu perkataan lagi. Aku berlindung. Aku berlindung diri di dengan Allah, tetap ismun jalalah Allah, min daripada DRT titik syaitan ar-rajim yang kena rejam. Jadi aku berlindung diri dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Kita lihat sekarang ini. Dalam teks Al-Quran, ini perkataan yang pertama, kalimat pertama. Uzu kalimat kedua. Ba kalimat ketiga. Lillah 4. 5 min 6 syaitan, 7 ar-rajim. Dan bila kita harfiahkan, kita terjemahkan secara harfiah, dia akan memberi 7 perkataan dalam bahasa Melayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkataan juga dalam bahasa Melayu. Inilah yang dimaksudkan bahawa terjemahan harfiah ini memang mengundang kita kepada satu kefahaman yang detail, yang terperinci tentang teks Al-Quran. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu mengikut kehendak ataupun mengikut maksud